Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, tamanya kita merafakkan syukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini Allah Ta'ala memberikan kesihatan kepada kita, kesempatan kepada kita untuk kita melaksanakan solat berjemaah di surah Ar-Rayyan ini, dan juga untuk membenarkan kita ini berada di dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, malam ini sekali lagi kita diberikan kesempatan untuk menyambung pengajian kita, yang mana kita bacakan dalam pengajian kita ini adalah kitab Fi'an Manhaji. Fi'an Manhaji yang diterjemahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri dan juga tim dia, di dalam jilid yang kedua berkaitan dengan perihal kekeluargaan. Pada kuliah yang lalu kita telah bicarakan tentang implikasi daripada akad perkahwinan yang sah. Jadi bila kita melakukan akad nikah ni terbahagi kepada dua hukum dia, iaitu akad yang sah dan juga akad yang tidak sah. Akad yang sah ialah akad yang mencukupi rukun dan juga syarat sah nikah. Jadi rukun nikah ada 5, iaitu suami, isteri, wali, saksi dan juga akad nikah itu sendiri. Dan setiap daripada rukun ada syarat-syarat yang telah kita sebutkan satu persatu dalam kuliah yang lalu, yang tidak kita nak ulangkan pada malam ini. Cuma pada kuliah yang lalu, bulan lepas kita sebut tentang implikasi daripada akad yang sahih. Kalau akad yang tidak sah, yang telah dibuat, dia tidak memberikan apa-apa kesan. Adapun akad perkahwinan yang sah, dia ada kesannya, ada implikasi dia. Yang pertamanya kita dah sebutkan ialah halalnya persetubuhan di antara suami dan juga isteri. Maknanya kalau sebelum berlakunya akad nikah, maka seorang lelaki dan perempuan itu tidak boleh melakukan hubungan kelamin. Bila berlaku sahaja akad nikah yang sah, maka hubungan kelamin boleh dilakukan di antara suami dan juga isteri. Itu yang kisah yang pertama. Yang keduanya ialah isteri wajib taat kepada suami. Maknanya wajib taat kepada suami, dan juga dia perlu menjaga rumah tangga dia dan juga menyerahkan diri dia kepada suami dia. Kalau suami dia berhajat kepada dia bila-bila masa, dia perlu taat. Yang ketiganya ialah bila berlakunya akad nikah yang sah, isteri maknanya layak untuk dapat mas kahwin. Kalau perkahwinan itu tidak sah, walaupun disebutkan mas kahwin sekalipun, maka mas kahwin tersebut itu tidak diambil kira. Tapi kalau akad yang sah, baru dia berhak dapat mas kahwin. Kemudian yang keempat yang kita dah sebutkan implikasi daripada akad perkahwinan yang sah ialah isteri berhak dapat nafkah, tempat tinggal, makan, minum, pakaian. Maknanya dia berhak apabila berlakunya akad nikah yang sah. Kemudian yang kelima kita dah sebutkan kuliah yang lalu juga ialah bila berlaku akad nikah yang sah juga, isteri dia layak untuk mendapat giliran daripada suami dia, sekiranya suami dia ni berkahwin lebih daripada satu. Bila berkahwin lebih daripada satu, Abang Umar, maka kena bagi nafkah pada isteri itu, iaitu pembaharian giliran dia. Berapa malam kat sini dah kena ada giliran dia. Itu sebab kesan daripada perkahwinan. Kemudian yang keenam ialah anak yang dilahirkan berhak boleh dinasabkan. Mana kalau anak itu lahir daripada perkahwinan yang sah, mana lebih daripada 6 bulan usia perkahwinan, maka anak yang dilahirkan tersebut boleh dibinkan kepada si ayah. Tapi kalau kahwin baru 2 bulan, tiba-tiba dah bersalin, maka anak itu tidak boleh dibinkan kepada si ayah. Walaupun maknanya ayah dia itu adalah dia berkahwin dengan perkahwinan yang sah, walaupun orang sebut sebagai bapa biologi. Orang kata dah buat dulu, dah 8 bulan atau 7 bulan berkahwin. Kahwin 2 bulan beranak.
Bila beranak, maka anak itu tidak layak untuk dibinkan kepada suami tersebut, kerana dia lahir kurang daripada 6 bulan usia perkahwinan. Kemudian yang ketujuhnya kita dah sebutkan baru ni ialah bila akad perkahwinan itu sah, suami isteri ini layak untuk saling mewarisi di antara satu sama lain. Maknanya baru kahwin sah akad nikah, tiba-tiba suami meninggal ataupun isteri meninggal, belum buat apa-apa lagi, misalnya accident nak pergi rumah pasangan, dah layak untuk dapat mewarisi antara satu sama lain. Dia dapatlah hak dia. Kalau isteri dapat 1/8. Sebab tak ada anak lagi baru kahwin. Kan? Suami kalau isteri meninggal tak ada anak lagi dapat 1/4. Kalau ada anak, dia lain cerita. Jadi 1/8 dia akan jadi dia akan, kalau ada anak dia akan jadi 1/8, kalau tidak dia dapat 1/4. Baik. Yang ni kita akan cerita dalam bila sampai cerita bab faraid lagi lah. Baik. Malam ni kita nak sambung lagi pengajian kita ialah tentang perkara yang disunatkan semasa kita melakukan akad nikah. Ada beberapa perkara yang disunatkan semasa kita melakukan akad nikah. Kalau tengok buku kita ni halaman 504. Jilid yang kedua. Yang pertama sekali ialah yang disunatkan ialah khutbah nikah. Sebelum kita akad nikah, maka perlu dibuat dulu khutbah nikah. Baca khutbah nikah dulu. Jadi perkara tu sunat. Mana kalau kita berkahwin tak baca khutbah nikah, imam tu hulur tangan, aku nikahkan kamu bla 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 dengan mas kahwin sekian-sekian, kita pun jawab, aku terima nikahnya dengan mas kahwin dengan orang sekian-sekian sebanyak yang tersebut. Tak tahu ingat lagi kada Imam Najib tu. Lama dah kat nikah tu. Kemudian ada saksi, ada wali, maka cukup akad rukun nikah, maka akad itu dah sah. Walaupun tidak baca khutbah nikah. Khutbah nikah ni adalah sunat. Berdasarkan kepada hadis Nabi lah, mana Nabi kata apabila seorang kamu untuk ingin berkhutbah untuk melangsungkan perkahwinan dan lain-lain, ucaplah dia mulakan dengan alhamdulillahirabbil alamin, hadis yang panjang. Kemudian yang keduanya ialah yang disunatkan semasa kita nak akad nikah, sebagai memuliakan akad ini ataupun menzahirkan kemuliaan akad nikah ini ialah kita bila berlakunya akad nikah, dah selesai akad nikah, kita disunatkan untuk mendoakan pada pasangan suami dan juga isteri. Maknanya kita sunatkan berdoa kepada pasangan. Kena doakan dia, iaitu dengan kita baca doanya ialah ketika ni ialah pada ketika hadis Nabi sebut barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Nabi SAW ni apabila mana ni Nabi SAW Nabi SAW ni dia mendoakan seseorang supaya berkekalan hubungan serta memperoleh kebaikan dengan doa. Bila kita jumpa pasangan orang lepas berkahwin, baru lepas akad nikah, ataupun bila kita pergi kenduri dia, kita bila bersalam dengan dia ataupun kita jumpa dia, kita ucapkan kepada dia dengan doa barakallahu laka wa baraka alaikuma, ataupun wa jama'a bainakuma fil khair, atau barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Iaitu kita minta supaya Allah ni memberkati kamu dan pasangan kamu serta menghimpunkan kamu ini dalam kebaikan. Jadi hak ni nasyid selalu kalau orang muda-muda dia ingat ni barakallahu lakuma ni. Jadi baca barakallahu lak, barakallahu lak wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Kita minta Allah Taala memberkati kedua-duanya. Kalau tak ingat ke bahasa Arab tak apa. Kita kata tahniah, semoga Allah memberkati dan menghimpunkan kalian dalam kebaikan. Kita doalah dengan perkara-perkara yang baik bila kita berjumpa. Yang kedua, yang ketiganya ialah yang disunatkan kepada kita ialah kita mengiklankan perkahwinan. Bila kita dah nikah,
kita disunatkan untuk iklankan perkahwinan kita ini, dan juga kita menzahirkan dengan dengan memukul rebana lah kalau ada dahulu lah di masyarakat Arab. Kita sekarang ni masuk dalam Facebook ke, nak atas gambar dalam grup ke, nak cerita kat kampung kita tu, nak supaya kita ni iklankan bahawa kita telah melangsungkan perkahwinan, perkahwinan yang sah, supaya untuk menzahirkan kegembiraan daripada perkahwinan yang sah ini. Jadi hukum kita mengiklankan perkahwinan ini adalah sunat. Kalau dia akad nikah tapi senyap gitu, boleh, tidak berdosa. Tapi hak sunatnya kita war-warkan kepada umum supaya mengelakkan daripada fitnah. Ni tengok pegang tangan ni main najib misalnya. Dah orang kata mana? Rupa-rupa hak tamu juga, tapi tak pernah jumpa. Nak pakai lain. Ni misalnya. Tidak luar ni main najib. Nah, kemudian bila iklankan kita juga dia disunatkan untuk menghimpunkan orang ramai dalam majlis. Nak war-warkan, mana orang minta orang pakat bagi data semua, nak buat majlis sikit sembelih ayam ke, nasi lemak ke, nasi naga ke. Nak setakat mana kita mampu. Sebab ni kita tengok tentang walimah. Dan juga kita ni makruh untuk kita maknanya sembunyikan perkahwinan. Mana sunat kita war-war, kalau kita sembunyikan perkahwinan itu, hukum dia adalah makruh. Tidak berdosa. Tapi kalau kita war-warkan, hukum dia adalah sunat. Kemudian disebutkan lagi di sini ialah sunat menzahirkan kegembiraan dengan memukul gendang dan nyanyian yang mengandungi makna yang baik. Kalau setengah tempat tu kan, kita pun sini pun ada juga jenis lain, kalau ada pasal nasyid dan sebagainya. Cuma dalam untuk kita nyanyian-nyanyian ni mestilah kena ada adat susila dia lah. Jangan sampai menderahkan aurat, bercampur lelaki perempuan menyanyi dan sebagainya, ataupun lirik-lirik lagu tu adalah lirik lagu yang mengandungi perkataan-perkataan lucah dan seumpamanya, yang tu tidak boleh, tidak dibenarkan. Nah, kalau nak pasal nasyid dan lagu-lagu yang maknanya tidak melalai dan sebagainya, maka tidak ada masalah. Sebab kita pun, tempat kita ada juga berbeza dengan Kelantan sana dengan orang di Kuala Lumpur ni. Nak saya pergi kat sini tengok, biasa karaoke. Kalau orang Kelantan, orang Terengganu rasa payah sikit nak karaoke. Nak, kalau karaoke aib juga rasa. Nak, tapi kat sini tengok, dia karaoke biasa, suka anak beranak dia apa semua karaoke. Tapi kena jaga adab. Tak boleh wanita yang mendedahkan aurat ataupun berlakunya pergaulan lelaki perempuan, joget dan sebagainya. Itu tidak boleh. Kalau ada majlis seperti itu, kalau ada majlis walimah seperti itu, kita tidak wajib hadir. Tak wajib hadir. Nanti kita akan tengok dalam bicarakan tentang walimah sekejap lagi. Sebab Nabi sebut a'linu hadzal nikah wadribu 'alaiha bil urbal. Iklanlah perkahwinan ini dan pukullah rebana. Dan dalam hadis lain disebut faslu ma bainal haram wal halal ad-duf was saut. Penentu di antara halal dan haram ialah pukulan gendang dan nyanyian. Maksud dia di sini ialah kita war-warkan. Sebab biasanya hak baik ni orang suka, orang akan war-warkan. Dan benda-benda hak haram ni, zina dan seumpamanya, orang sembunyikan. Jadi di antara memisahkan bahawa kita ni berkahwin secara sah, maka kita war-warkan. Kita war-warkan, sunat diwar-warkan. Dan disebut dalam hal lain, a'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajidi wadribu 'alaihi bid-dufufi. Iklanlah perkahwinan ini dan lakukanlah ia di masjid-masjid dan pukullah gendang, tapi di luar masjid. Jangan pula dalam masjid pula. Akhirlah ulama besar sini ni nak lepas daripada nikah, buat di luar masjid. Jadi di antara yang disunatkan tapi tak disebutkan dalam kitab kita ni ialah akad nikah tu disunatkan dibuat di masjid dan juga dibuat di surau. Di masjid, di surau. Kita sekarang ni masjid besi, masjid Putera tu masjid rebutan lah. Nak, surau kita ni tak ada bunyi lagi. Setakat ni ada Haji Imran, dia rasmi. Haji Imran sendiri kan anak dia? Anak Haji Imran. Anak Haji Imran, anak nikah kat sini, dia rasmi sini. Maknanya sunat dibuat di masjid dan juga di surau. Muzakarah fatwa kebangsaan oleh kerana dulu pernah jadi isu mengenai dengan hukum kahwin di masjid.
Tak tahulah kalau tuan-tuan pernah terbaca dulu. Jadi muzakarah ni kita dah bincangkan tentang hukum melakukan akad nikah di masjid. Kalau kita lihat ni pada tahun 2011, maknanya tentang hukum upacara akad nikah di masjid, muzakarah Jabatan Kuasa Fatwa ni dia telah bicara perkara ni dan telah memutuskan bahawa pandangan jumhur ulama telah memperakukan bahawa upacara akad nikah ni dibenarkan dan dilaksanakan di masjid. Bahkan ulama mazhab Syafi'i berpendapat adalah sunat dan digalakkan untuk melaksanakan akad nikah di masjid. Sehubungan itu muzakarah Jabatan Kuasa Fatwa ni memutuskan bahawa melakukan upacara akad nikah di masjid atau surau adalah disunatkan untuk mendapat keberkatan. Sebab sebelum ni ada isu, ada orang kata tak boleh di masjid dan sebagainya. Jadi muzakarah bincang boleh. Cuma muzakarah mengingatkan walau bagaimanapun kedua-dua pihak bagi pengantin lelaki dan perempuan yang turut menyertai upacara akad nikah ini hendaklah menjaga adab dan mematuhi peraturan semasa berada di dalam masjid dan surau berkenaan. Dan sebab jadi isu sebab kata orang bising, wanita ada haid masuk masjid dan sebagainya. Jadi muzakarah fatwa ni bila kata disunatkan berkahwin di masjid dan surau, dia juga keluarkan satu garis panduan. Garis panduan, dan garis panduan ini juga telah dibincangkan dalam muzakarah Jabatan Kuasa ni, MKI ni, muzakarah fatwa ni pada tahun 2012. Dan maknanya telah dibuat satu garis panduan berkaitan dengan upacara. Bagaimana kalau kita nak buat nikah di masjid dan surau, apa garis panduan dia ada. Boleh baca dalam internet, tulis garis panduan upacara akad nikah di masjid dan perkara-perkara yang berkaitan dengan dia. Itu maknanya ada dah garis panduan yang boleh kita rujuk. Dan antaranya ialah disebutkan ialah adab-adab ketika berada di masjid. Bila kita nak buat akad nikah di masjid ni, dan nampak dah sunat masjid ni, tapi ada pihak-pihak kadang-kadang bila buat akad nikah ni dia tak jaga adab di dalam masjid. Sedangkan masjid ni rumah Allah, mesti ada adab dia, ada perilaku dia, ada kita kena hormat tempat yang mulia ni. Jadi adab ketika berada di masjid, kita kena masuk masjid tu buat ibadat sunat dulu, buat tahiyatul masjid dahulu, kemudian kena pakai pakaian yang beradab, memelihara adab berhias dan berdandan, dan juga menjaga tata tertib dan kesantunan. Maknanya kalau nak masuk masjid ni, pakailah pakaian yang tutup aurat dan seumpamanya, sebab kita menghormati inilah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan juga tentang adab berpakaian, melakukan ibadah-ibadah sunnah, adab berhias dan berdandan, ada semua dalam garis panduan ni. Tuan-tuan boleh rujuk, saya tak nak baca satu persatu di sinilah. Dan juga dia syorkan supaya menjaga tata tertib kesantunan ketika mana kita berada di masjid. Jadi selain daripada adab berpakaian, berhias, pengantin dan ahli rombongan yang hadir, hendaklah jaga tata tertib dan kesantunan. Di antara yang disyorkan adalah perkara-perkara yang dilarang untuk kita ni masuk masjid. Jadi kalau kadang kita buat majlis masjid, semua masuk masjid. Sedangkan ada orang yang dia tidak boleh masuk masjid. Kalau kita surau ni ada ruangan solat. Mana kalau masjid. Kalau surau ada ulama kata boleh, tak boleh sebab dia tidak digazetkan sebagai masjid. Tapi kita ni solat Jumaat. Bila solat Jumaat ni ada khilaf pula. Adakah solat Jumaat ni dia ambil hukum sebagai hukum masjid sebab kita sembahyang 5 waktu di surau ni. Jadi perkara yang dilarang memasuki masjid adalah lelaki perempuan yang sedang berhadah besar. Kalau orang sedang berhadah besar, termasuk juga perempuan yang sedang haid, nifas dan seumpamanya, dia tak boleh duduk dalam ruangan masjid. Dia tak boleh duduk, nak berhenti dalam masjid tak boleh. Kalau nak lalu boleh, nak lintah. Kita ni kan contoh dah jauh, kita ada pintu sini, pintu tu terbuka. Dia nak likah boleh, tapi jangan berhenti. Jangan berhenti. Dengan syarat dia yakin tidak mengotorkan masjid. Contoh, bila masuk menitis darah contoh sebagainya, baru keluar dan sebagainya, mengotor masjid tu haram. Tapi dia nak lalu, nak syukat boleh, tapi jangan berhenti. Begitu juga kanak-kanak yang dibawa ni, kalau tidak khawatiri tidak mengotorkan masjid, najis dan sebagainya, boleh masuk. Kalau ada anak tu maknanya kencing dan sebagainya, nak seluar kotor dan sebagainya,
maka tidak dibenarkan untuk masuk dalam masjid kerana dia ada satu perkara yang dilarang kerana menjaga kesucian masjid itu sendiri. Dan perkara yang yang perlu dihindari semasa berada di masjid ialah bercakap tentang keduniaan, berlari-lari dalam masjid. Ni disebut ni dalam kepanduan dia ni, menjaga supaya tidak bising. Jadi kalau bawa anak dan sebagainya kena jagalah, kena nasihatlah. Jangan setengah tu buat main bola dalam masjid surau, tak kena. Jadi kita sebagai ibu bapa, maknanya kita kena bijak dalam mendidik anak kita, nasihat. Nasihat jangan buat macam tu. Jangan punya teki budak tak nak bagi pula. Jangan nasihat betul-betul. Jadi kita kalau ada anak-anak kita, kalau dia tak nak mari surau, kadang-kadang kena pujuklah. Macam mana hari ni tak apa. Kalau mari surau, kita bagi aiskrim. Dia mula-mula nak aiskrim, esok tak mula mari lah. Lepas tu kalau bising kat surau, marah ataupun di masjid ataupun dia berlari, kita nasihat dia tak boleh macam tu. Rumah Allah berdosa dan sebagainya. Esok dia mari, kalau dia buat lagi, kena marah. Tak boleh macam ni. Kalau tidak, habis tak bawa dah, tak boleh aiskrim dan sebagainya. Lama dia mari. Dia anak dia akan dengar apa yang kita nasihatkan kepada dia. Kalau kita biar dan sebagainya, dia jadi polemik selalulah. Bising, mengganggu orang sembahyang. Ada orang kata tak boleh, ada orang kata boleh. Sebenarnya dia bukan soal boleh tak boleh, ialah penjagaan. Penjagaan kita sebagai ibu bapa bila kita bawa anak, kita jagalah anak kita, nasihat sikit. Nasihat. Jangan bila bawa biar dia. Memang budak ni, anak kita walaupun dia tu baik sekalipun depan kita, tapi bila dia kumpul buat dia lupa sekejap nasihat ayah dia. Dia budak, perangai dia akan berlari, dia bising. Tapi kalau kita tengok dia ayah ada tu, tak apa, nasihat. Lama-lama dia akan biasa dan dia tahu apa yang perlu dia buat dan apa yang dia tidak boleh buat di dalam ketika dia berada di masjid dan juga surau. Baik. Itu di antara, boleh tengok garis panduan tu, saya tak nak baca, tapi yang disunatkan ialah dia salah satunya ialah disunatkan akad nikah ni dibuat di masjid. Kemudian disunat juga kita ni apabila kita dah kahwin, bila nak melakukan persetubuhan, disunatkan juga kita baca doa. Biar sempat baca doa lah. Mana kahwin lama pun, kalau tak ingat doa, kena hafal doa lah. Bila nak bersama dengan isteri, mana Nabi ajar kita ni supaya baca doa. Doanya bismillah, Allahumma jadna minasyaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Dengan nama Allah, ya Allah, jauhilah kami daripada gangguan syaitan dan jauhilah syaitan daripada anak yang engkau kurniakan. Minta daripada awal-awal anak kita ni dijauhkan daripada syaitan. Jadi dah kahwin dah, anak ada 3-4 orang pun dulu tak ingat baca doa, tak apalah, lepas ni baca doa lah. Baca kita doa yang Nabi ajar, bismillahirrahmanirrahim. Ataupun kalau tak boleh baca dah, baca bismillahirrahmanirrahim, auzubillahi minasyaitonirrajim pun tak apa dah. Biar cepat boleh baca doa. Ni pakai terka terus, tak ada baca doa. Ini baca. Hak Nabi ajarnya ialah bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana. Ini yang disunatkan. Ada hadis yang disebutkan di sini, saya tak nak bacakan. Kemudian yang kelimanya ialah yang disunatkan kepada kita ialah kita buat kenduri kahwin yang disebut sebagai walimah. Mana bila kahwin kita disunatkan buat walimah. Jadi bila bicarakan walimah ni ialah dia bila sebut walimah, dia masuk makanan pengantin ataupun disebutkan semua jenis makanan yang dibuat untuk jemputan dan seumpamanya. Maknanya kita buat majlis kerana sempurna perkahwinan ni, dia panggil undangan walimah ataupun kenduri kahwin. Jadi bila buat kenduri kahwin ni, dia ada beberapa hukum, khususnya tentang bila orang jemput kita kenduri kahwin. Apa hukum kita hadir? Apa hukum kita ni makan? Kalau kita puasa macam mana? Yang ni dibincangkan secara detail oleh para ulama. Baik. Yang pertama sekali, hukum mengadakan walimah ataupun mengadakan kenduri kahwin. Apa hukum dia? Hukum dia adalah sunat muakkad, iaitu perkara sunat yang sangat-sangat dituntut dalam agama. Sebab dia sebahagian daripada mana perkara sunat yang kita baca tadi, mengiklankan perkahwinan. Jadi salah bentuk iklan ni buat kenduri kahwin. Baik. Bila nak buat kenduri kahwin ni? Kenduri kahwin ni dibuat selepas daripada berlakunya akad nikah. Sehinggalah
Dia ada dua pandangan. Ada pandangan kata dibuat walimah ni sunatnya ialah selepas daripada duhul. Duhul ni selepas pada bersama suami isteri. Ada pandangan kata boleh dibuat bermula daripada akad nikah yang sah, maknanya terus boleh buat kenduri. Sebab kita sekarang ni, ramai kita di bandar ni, akad nikah ni Masjid Besi, dah kita buat terus dah. Macam ada yang pergi di apa sini ni, apa dekat dengan PICC ni, dia tepi Tasik Empangan tu, Seri Empangan. Ada kawan saya tu dia buat kenduri kat situ. Mana nikah di Masjid Besi tu terus buat kenduri. Boleh juga, tak ada masalah. Ataupun nak buat kenduri mungkin lepas bulan ke, nak kahwin hari ni buat lepas hari raya ke, tidak ada masalah. Tapi walimah ni hukum dia adalah sunat. Kerana Nabi SAW sentiasa tidak pernah tidak melakukan walimah perkahwinan. Nah, paling kurang adalah Nabi buat dengan seekor kambing. Maknanya sembelih seekor kambing. Baik. Hadis dia kita tak bacalah. Kadar dia. Jadi hak kita ni biasa masalah bila sebut walimah kenduri kahwin ni, hak ni masalah. Sebab kita bila nak buat kenduri kahwin, kita ingat lalu alumni hak pergi Mekah baru ni, alumni pejabat, nah, kemudian alumni sekolah, nah, semua dah ingat dah alumni kawan-kawan lama anak sulung pula ni. Jadi kalau ada fikir tak ada ni duit banyak ni, kenapa habis ni, dewan tak cukup ni, nah, macam mana. Jadi hak sunatnya ialah sekurang-kurang jamuan walimah ni bagi orang yang berada, bagi orang mampu lah, seekor kambing. Maknanya tak pelik lah kita kalau tak boleh buat banyak pun boleh seekor kambing. Padahal panggil mana ada dekat-dekat sudah, adik-beradik kita dekat je lah. Nah, seekor kambing. Tapi maksimum dia tak ada hak, tak ada limit. Maknanya mesti ada untuk 100 orang, korang tu tak ada, dah mampu buat lah sekapur satu larai, satu Putrajaya nak jemput pun tak ada masalah. Tak ada masalah, tak ada limit. Tapi sekurang-kurang bagi orang berada, seekor kambing disunatkan kepada dia. Bagi orang yang susah, ni masalahnya ramai orang susah lah ni, tapi nak kahwin juga. Nah, nak buat kenduri macam mana? Jadi bagi orang yang tidak berkemampuan, memadai apa sahaja makanan yang mampu dia sediakan. Mampu lah buat laksa ya, 30 orang. Tak apa, panggil mana ada, kahwin lah kita ni. Nak buat laksa sikit lah, ataupun mi goreng 3 kilo panggil. Tak apalah. Ni apa ni, kenduri kahwin bagilah dekat-dekat. Nak, tu yang mampu. Dah tak mampu, jangan stres sangat kita, maknanya buat sekadar kemampuan kita. Nak, jangan ikut orang lain. Bila kita ikut orang lain jadi stres. Sekarang ni kalau tengok daripada statistik perkahwinan tahun lepas, kalau nisbah dengan perkahwinan dengan perceraian setiap tahun, katalah berkahwin kata 200,000 lebih, bercerai itu adalah 41% lebih kurang pada tahun yang sama. Bukan orang yang kahwin tahun tu, maknanya nisbah kalau kata berlaku perkahwinan tahun tu kata 200,000, 40% tu pada bilangan yang didaftarkan, 40% daripada jumlah perkahwinan itu berlaku perceraian. Di antara puncanya ialah kerana masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang disebutkan. Sebab apa, bila dah nak kahwin, dah lah kena hantar ramah. Kemudian mak ayah pula, kalau boleh dah ni kerja pegawai JAKIM kan. Nak kerja Putrajaya ni, buat kita ni takkan Putrajaya sembelih seekor kambing. Nak buat besar sikit. Nak sembelih seekor lembu dan sebagainya, 10,000. Nak habis 15,000 buat pinjaman pula. Lepas kahwin, ayah duduk kampung. Nah, kalau kita kat bandar pun kita nampak dah. Bila mari anak duduk kata Yaya ni, sewa rumah mesti 1,000 sebulan. Nah, paling kurang 800. Nah, kudu dia PTPTN tak bayar lagi. Tambah pula pinjaman peribadi daripada hak pengajian lagi, nak peribadi nak kahwin lagi 50,000 dan sebagainya, kereta lagi. Akhir sekali tak cukup duit nak sara hidup di sini. Akhir sekali dia jadi stres, dan di antara puncanya ialah dalam 5 tahun perkahwinan biasa berlaku perceraian ramai. 5 tahun perkahwinan yang pertama, sebab dia belum stabil. Jadi kena bantu-bantulah anak-anak kita bila kahwin dan sebagainya. Jangan kita kadang-kadang tu kita rasa semangat yang nak buat tapi kemampuan tak ada. Lepas tu beban kepada anak-anak. Dia akan menyebabkan masalah kepada anak-anak kita juga. Na'udzubillah. Kemudian waktu walimah yang ni adalah luas. Mana tak apa, nak buat bila terpulang kepada kita. Nah, cuma disunatkan ialah bermula daripada akad nikah sehinggalah selepas persetubuhan.
Walaupun yang afdalnya selepas persetubuhan yang kita dah sebutkan tadi. Kerana Nabi SAW ni dia hanya buat walimah selepas daripada melakukan hubungan kelamin dengan isteri. Sebelum tu tidak buat walimah. Kemudian hikmah apa? Hikmah daripada buat walimah ni di antaranya ialah untuk mensyukuri Allah Subhanahu Wa Taala di atas perkahwinan. Yang keduanya adalah untuk mengumpulkan orang ramai bagi mewujudkan menzahirkan kemesraan. Rasa gembira bersama-sama. Kemudian yang ketiganya untuk menzahirkan perkahwinan ini daripada sesuatu yang rahsia kepada yang nyata. Jadi bila dah kahwin buat walimah ni orang tahu semua. Jadi mengelakkan fitnah. Jadi kalau ada anak nanti, orang kata tu anak dia. Tidak ni kata anak siapa dan sebagainya, ni fitnah kepada dia dan juga keluarga dia. Dan juga untuk membezakan perkahwinan mengikut syarat dengan zina yang dilarangkan. Kerana perkahwinan syarat ni disunatkan waruakan, kalau zina ni biasa orang sembunyi. Jadi kita ni bila dah kahwin apa nak sembunyi? Nak waruakan. Kecuali kahwin 2, kahwin 3 biasa sembunyi. Hukum dia macam mana? Sah kahwinan dia? Boleh. Tapi makruh lah. Kalau berani, waruakan. Tak berani, duduk diam dulu. Tak berani. Tapi kahwinan tetap sah. Jadi hukum menerima undangan majlis walimah. Ni jadi orang tanya banyak. Bila walimah ni, hukum kita ni menerima undangan. Nak macam mana? Jadi, bila kita dijemput untuk menghadiri walimah perkahwinan, dia menjadi fardu ain kepada orang yang mendapat undangan untuk hadir. Bila orang jemput kita, fardu ain kepada kita, makna wajib kita ni hadir. Kita wajib hadir. Berdasarkan kepada hadis Nabi, idza du'iya ahadukum ilal walimah falyatiha. Apabila kamu diundang untuk kenduri kahwin atau walimah ni, hendaklah kamu hadir. Dan disebut dalam hadis lain, wa man lam yujib ad-da'wata faqad asallahu wa rasul. Siapa yang tidak memenuhi undangan, dia mengingkari Allah dan juga Rasulnya. Tapi dalam perkara ni wajib ni dia ada syarat-syarat dia. Syarat-syarat yang menyebabkan wajib. Kita ada berapa? 5 minit lagi. 5 minit 40 lagi tak? Kita sekarang ni kalau kita tak dapat hadir, kita kena maklumkan kepada orang yang mengundang kita. Tak boleh hadir ni sebab ada alasan dan sebagainya. Yang pertama. Kalau tidak, kita kena hadir. Kalau bertembung undangan, tama-tama cuti sekolah ni banyak undangan, kita akan pergi maknanya yang mana undang dulu. Kalau tak boleh nak pergi dua-dua, undang dulu. Kemudian kita pergi yang paling dekat, kemudian pergi yang jauh. Kemudian tengok pula keluarga yang dekat dengan keluarga yang jauh. Pergi keluarga dekat dulu, baru pergi yang keluarga yang jauh. Jadi dia ada keutamaannya. Ada keutamaannya. Kalau tak boleh pergi, kita maklumkan kepada dia sebab ada alasan. Contoh bertemu undangan. Maknanya Ustaz Iqbal kita nak buat kenduri juga, dah kahwin dah dia tu. Pengantin baru, tak ada jumpa lagi saya dengan pengantin baru. Ustaz Iqbal kita baru kahwin. Tak apa sebulan lagi tak? Dia nak buat walimah tak silap hari Ahad ni. 24. Saya maklum. Dia tak ajak. Saya maklum. Tak ajak semualah. Saya ajak lah sini sebab dia buat jauh. Dia buat di Kuantan. Jadi dia buat di Kuantan. Pun saya pun maklum dia. Maknanya di Kuantan tak boleh hadir. Sebab pada hari yang sama juga ada kenduri sini di Masjid Besi. Jadi kita dekat lah. Jauh tak pergilah. Kata nanti kita jumpa kita lain kali lah. Kalau ada kesempatan kita raikan lain kali. Jadi syarat wajib memenuhi undangan ni, yang pertamanya tuan rumah ni dia buat undangan ni, dia tidak membezakan di antara orang kaya dengan orang miskin. Kalau dia berkhususkan undangan dia kepada orang kaya saja, orang miskin tak jemput, tak wajib kita hadir. Yang keduanya saya nak sebutkan ialah orang yang mengundang tu dan yang diundang itu ialah hendaklah beragama Islam. Kalau yang diundang tu orang bukan Islam, yang mengundang kita dia bukan Islam, tak wajib hadir. Wajib hadirnya ialah orang yang mengundang dan juga orang yang diundang itu adalah orang Islam. Yang ketiganya ialah memenuhi jemputan pada hari yang pertama sahaja. Kalau dia buat kenduri 3 hari 3 malam, tak tahulah Encik Hussein kita nak buat kenduri berapa malam dia ni di Sabah ni. Sabah. Orang buat kenduri dia pun alhamdulillah dapat menantu. Tapi sekali tak, bukan 3 hari 3 malam tak.
Ada tempat-tempat awak kenduri sampai 3 hari 3 malam. Jadi hak wajib pergi adalah hari yang pertama saja, sekali je. Tak mana hari kedua tak pergi tak apa adalah hari yang pertama saja. Kemudian undangan tersebut untuk menzahirkan kasih sayang dan merapatkan hubungan. Maknanya undangan tersebut tu dia buat ni untuk menzahirkan kasih sayang dan juga untuk merapatkan hubungan. Bukan dia kita jemput dia ataupun dia jemput kita tu kerana takut kepada dia atau ingin mendapatkan sesuatu daripada kemegahan. Maka tidak wajib hadir. Maknanya untuk kasih sayang. Kalau gitu kerana terpaksa, dia pun jemput kita pun kerana terpaksa, tidak wajib atau wajib hadir. Kerana nak kemegahan ataupun kerana kita takut dia orang jawatan besar, tak pergi, tak boleh. Jadi orang yang mengundang bukan orang yang zalim atau orang yang jahat ataupun orang yang memiliki harta haram. Kalau dia orang yang jahat, orang yang zalim, tak wajib kita memenuhi undangan tersebut. Dan tidak terdapat perkara mungkar seperti minum arak, pergaulan bebas antara lelaki perempuan, patung-patung manusia dan haiwan dan seumpamanya. Kalau ada benda ni, majlis tersebut dah ada jogetnya, dah pergaulan lelaki perempuannya, dah aurat dan sebagainya, maka kita tidak wajib hadir. Nak hadir boleh tapi tidak wajib hadir. Mana undangan tu tidak wajib. Pada hukum asalnya bila orang jemput kita kena pergi. Tapi bila tak cukup beberapa syarat ni, maka kita tidak wajibkan hadir. Ya. Tak ada masalah ya tu. Ni masalahnya dia undang ni orang kenamaan saja. Kita ni orang biasa-biasa tak jemput. Orang jadi rumah tak jemput. Panggil orang besar-besar kenamaan saja. Tu tak boleh. Mana dia mengkhususkan, maknanya tidak menyeluruh lah. Tapi nak jemput semua tak boleh juga. Kadang-kadang kita jemput lah orang besar-besar, tak ada masalah. Cuma kita dah meraihkan VIP dan sebagainya, tak ada masalah yang tu. Makan hidangan satu lagi isunya adalah yang terakhir sekali ialah tentang makan. Bila hadir tu wajib dah. Persoalannya makan. Wajib makan ke tak wajib makan bila kita hadir? Kalau kita dah kenyang, dah kena 3 dah kenuri. Hak ni yang kepak dah. Daripada pagi sampai malam kita pergi ni. Jadi orang yang menghadiri walimah ni dia tidak wajib makan. Hak wajibnya hadir. Wajib hadir. Tu. Dia wajib hadir. Kalau nak makan ke tidak tu terpulang kepada dia. Berdasarkan pada hadis Nabi, idza du'i'a ahadukum ila at-ta'am falyujib fa in syaa ta'ima wa in syaa taraka. Apabila kamu diundang ke majlis jamuan perkahwinan ni, hendaklah kamu memenuhinya. Jika kamu mahu, makanlah, dan jika tidak, biarkanlah. Tapi di sana ada pendapat yang menyatakan wajib makan melainkan kita puasa. Khilaf ulama dalam bab ni. Kalau kita puasa baru tak wajib makan. Kalau tidak, wajib makan. Jadi kalau kita pergi majlis nak keluar daripada khilaf, dia maknanya ada satu kaedah al-khuruju minal khilaf mustahab. Bila ada kata pendapat boleh dan tak boleh dalam mazhab Syafi'i kita, jadi kita pergi, kita minumlah air setengah atau jamuhlah sikit, mana kita keluar daripada khilaf. Mana keluar daripada khilaf. Dan kita berdoa kepada tuan rumah ni dengan keampunan dan juga keberkatan. Kemudian ya, ada pembincangan ni nanti, tapi nak azan dulu. Azan dulu kan? Azan dulu, nak tengok ada perbahasan ni. Wah, Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana ala sayyidina Muhammad wa ma'asim maqaman mahmudul ladzi innaka la tukhliful mi'ad. Yang disebut tadi apa ni, undangan melalui WhatsApp group. Dalam grup tu. Kalau WhatsApp group pun kita kena hadir juga. Kalau dia secara umum macam apa ni, kita tengok pada uruf pula. Kalau dia kata macam ajak ayah siapa jemaah hadir, tak wajib lah. Sebab dia disebutkan dalam apa ni, kalau kita lihat di dalam Qiwatul Akhyar ni, dia sebut yang wajib itu ialah bila dia mengkhususkan dia sendiri yang undang ataupun dia tawakil untuk mengundang kita bagi pihak diri dia, baru kita wajib. Mana dia sendiri mengundang kita ataupun tawakil. Kalau kita kat biasa kirim lah Imam Najib sekian-sekian ni jemput bagi pihak saya, maka di situ kita wajib. Cuma dalam grup ni kita tengoklah pada urus masa macam mana. Kalau macam yang keluarga tu wajib lah, dah memang keluarga dekat. Kalau kata macam alumni kita pun dah lama 10 tahun dah tak jumpa dia, marilah siapa dia nak mari. Kadang-kadang dia tulis buat masuk hari tu. Nak maksudnya tengok pada uruf. Nak kalau maknanya dia pun undang guru yang ramai dan sebagainya, kita bernampak macam dia pun tak bersungguh mana, tak wajib lah. Tapi kalau macam guru keluarga ataupun guru khusus dan sebagainya, saya maknanya itu adalah boleh juga, sebab dia sebahagian daripada bentuk jemputan yang dibuat pada zaman sekarang. Undangan. Kalau dulu orang pergi rumah-rumah. Kalau zaman mungkin apa ni, zaman ayah-ayah kita dulu, dia pergi rumah, bawa surat masih pergi bawa motor ataupun jalan bawa surat. Zaman sekarang tu atas email. Sekarang ni WhatsApp lah. Zaman sekarang ni. Cuma WhatsApp ni kalau kita tengok satu larai ni, ada kenduri kahwin situ. Siapa nak hadir sila hadir. Macam tidak khusus lah. Maknanya situ maknanya terpulang pada kita lah. Tapi kalau macam grup keluarga, maknanya walaupun kata sila apa ni, siapa ke lapangan balik, maknanya jemputan atau khusus atau keluarga tu pada saya adalah satu perkara yang wajib. Sebab disebut yang wajib ini adalah bila dia mengkhususkan dengan mengundang sendiri ataupun mengutus seseorang. Jadi kalau tengok urus tempat lah macam mana.
Jadi sekadar tu dululah. Satu lagi ialah dia sebut sini ialah tetamu yang diundang ini hanya sunat makan jamuan yang dihidangkan dan tidak boleh dibawa balik kecuali tuan rumah mengizinkan. Ni saya nak sebut juga, malam tak tinggal ni. Sebab kita ni tengok juga, kalau ada yang makan kenduri tu, nak siap tapau lagi dia bawa balik. Nak makan situ. Bila kita pergi kenduri, makan kat situ. Kecuali bila kata tuan rumah kata bawa balik lah sikit. Kalau kapal-kapal buat buku, baru bawa balik. Jangan kita pergi kau tak makan dekat sini ni, tak apalah makan kat rumah, tak boleh. Kita kena makan kecuali tuan rumah izinkan. Ada juga setengah orang dia kata tak makan kat sini ni, apa ramai ni bawa plastik cedok bubuh. Jangan buat perangai macam tu. Nah, walimah maknanya kita tetamu diundang ni hanya sunat kita ni makan jamuan yang dihidangkan saja. Nah, hak mana tak dihidang tu kita tak disunatkan untuk makan dan tidak boleh bawa balik kecuali tuan rumah izinkan dia. Ya. Kalau tidak kemampuan, kita maklumlah kepada dia. Kita maklum bahawa kita mana ada halangan-halangan, tidak ada masalah. Tapi masa cerita ni ialah kalau tidak ada halangan. Ada rumah sebelah rumah tak pergi. Tak kena lah. Kalau kita tu macam jauh. Macam kalau sahabat kita nak buat kenduri di Sarawak, dia ajak kita pun kita cakap minta maaf nak kerja dan sebagainya, dia pun faham lah, tak ada masalah. Tapi kalau dia buat di Dewan Larai ni, kalau tak kena, tak ada alasan lah kitanya, kecuali kita ada urusan luar dan sebagainya, maklum kepada orang yang menyebut bahawa kita tidak mampu hadir. Sebab hukum dia adalah wajib kita memenuhi undangan, kecuali majlis tu ada perkara maksiat, ada perkara mungkar, ataupun kerana dia mengundang. Kalau disebutkan dalam kitab Kifatul Akhyar ni ialah undangan itu hendaklah merata kepada kaum keluarga, tetangga, masyarakat sekitarnya. Kalau kita kat pejabat tu dia panggil belaka lah. Kalau kita kat pejabat sebahagian tu buah pun panggil, anak buah pun panggil. Kalau kita tengok dia hanya panggil VIP saja tak bawah, maka tidak disunatkan, tidak wajib kita hadir. Kita tahu, kita tengok dia ni rumah dia ni panggil orang besar-besar saja, kecil anak bawah tak bawa. Maka kita tak wajib hadir. Macam tu. Kita tengok. Jadi ala kuliahnya kita tidak baca satu persatu sebab perkara ni melibatkan lihat juga kepada urus tempat. Kemudian ada satu lagi disebutkan dalam mazhab Syafi'i kita ni, dalam kitab kita dia sebut, dan ini memang berlaku dalam masyarakat kita, ialah tentang bila kita pergi masjid kenduri, dia akan ada gift. Maknanya tuan rumah akan bagi, kalau orang dulu dia bagi pulut kuning, telur. Nah, sekarang ni tak ada dah telur, sekarang ni dia bubuh coklat, bubuh kek, bukuh buat sederhati dan sebagainya. Maka tetamu ni boleh terima, dan juga tetamu juga boleh menghadiahkan sesuatu kepada pengantin, gula-gula ke, di sini disebut ni kacang dan sebagainya, sebab masyarakat Arab dia macam tu. Kepada pengantin perempuan, dan mereka juga boleh mengambilnya, namun tidak mengambilnya adalah lebih baik dan digalakkan. Salah lah yang ini. Jadi kalau tuan rumah nak bagi itu tak ada masalah. Cuma ialah isu dia ialah bagi ampau. Hak ni terpulang tengok kepada urus tempat. Urus tempat lah. Jangan ketua kita maknanya hak hadir tu wajib. Jadi sebab takut nak bagi tu tak pergi. Kalau kita pergi, mana kita bagi kat mana? Kalau tak boleh, tak payah bagi. Yang pentingnya wajib kita hadir. Jadi kita pun dalam kita nak buat kenduri pun kena ingat bahawa kita buat kenduri walimah ni bukan kerana nak jual anak kita, nak dapat keuntungan 2-30 ribu kerana kahwinan. Tidak, kita buat kesyukuran. Kita buat kenduri kesyukuran. Tapi orang bagi, ambil. Jangan kalau orang tak bagi, tengok jaga mu, nak mu kahwin, saat-saat aku tak pergi dah. Jadi dia ada masyarakat kita jadi macam tu. Dia tengok. Lepas tu kita tengok pula hari ni meriah, jaga anak mu saat-saat RM5 aku bagi. Jadi tak kena macam tu. Dia maknanya kenduri ni adalah walimah ni untuk kesyukuran. Jadi kalau orang tu ada nak bagi, alhamdulillah. Kalau dia tak bagi, jangan marah kat dia. Sebab dia hadir tu adalah untuk meraihkan perkahwinan tu. Jadi kita tengoklah. Tapi kita pun masyarakat kita faham tak, kalau buat kenduri tu maknanya bagilah sikit.
Nah, sebagai maknanya tanda kita pun menghargai dia jemput dan sebagainya. Dan kita ni kadang-kadang makan sedap. Setengah orang dia macam-macam lah. Dia kenduri ni, ni saudara hari ni aku tiba sungguh-sungguh lah. Nah, tai keluar, seven ni ambil lagi. Nah, tapi tak bagi. Nah, eloknya kalau tengok dan perkara ni tengok kepada urus tempat. Kalau urus tempat tu bagi, kita bagilah. Nah, tapi ikut kemampuan. Yang wajib adalah hadir. Bukannya wajib tu kerana nak memberi. Maknanya kalau kita ada, tak ada salah saja lah ucap tahniah. Selamat pengantin baru, moga bahagia dan sebagainya, anak cucu dan sebagainya. Itu yang paling utama. Jadi maknanya jangan kita tak pergi tu sebab tak ada 50 riyal ni. Susah juga kerja di sekolah ni. Kadang-kadang 5 tempat sehari. Kalau RM10 satu, 5 tempat RM50. Bagi orang di bandar ni pula takkan bagi RM10 jangan ni, kena bagi RM20. Tama-tama orang kampung kan. Kalau kata dia hasil menurut kita mungkin dapat 50 riyal sehari. Kalau 5 kenduri, kalau RM10, jenuh dia tak makan apa gitu ya. Jadi tak wajib memberi apa ni seharga hati ataupun dia panggil apa tu? Duit ngeleh. Ngeleh orang kata duit ngeleh. Nah. Apa ngeleh? Ni orang ngeleh. Panggil apa sini? Panggil apa? Salah kau. Orang Kelantan panggil mengeleh kalau pergi tu tengok urus tempat lah. Nah. Semangat. Tapi kalau Iman Haji kalau tambah kita insya-Allah kita lagi. Kita sekarang itulah. Nah, yang baik Allah Taala yang kata daripada kemasan sendiri. Aku lihat astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.